Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumih, wa jami'u af'alil ibadi minal harakati was sukun kasbuhum 'alal haqiqah wallahu ta'ala khaliquha wa hiya kulluha bimasyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadrihi. Dan semua perbuatan hamba, sama ada pergerakan atau diam, adalah usaha mereka secara hakikat. Dan Allah Ta'ala yang menciptakannya. Dan semuanya itu dengan kehendak, ilmu, qada dan qadar Allah Ta'ala. Jadi tajuk perbahasan ni seperti yang kita sebut tadi, apa yang lahir daripada diri manusia, yakni perbuatan dia bergerak, sama ada dia menggerakkan tangan dia ke menggerakkan kaki dia, itu semua adalah usaha dia, usaha yang dilakukan oleh manusia. Begitu juga diam, mana diam ni menahan diri daripada bergerak, dia kena usaha juga. Maknanya kalau kata usaha, diam tu maknanya dia kena berusaha untuk tidak menggerakkan. Kalau kata berhenti, orang itu berjalan, kita kata berhenti. Lalu bila berhenti, diamlah kita kata. Orang itu tengah bercakap, kita kata diam. Jadi itu pun termasuk daripada makna perbuatan juga. Jadi daripada diam kepada bergerak, itu kita kata harakah. Ada juga perbuatan manusia daripada bergerak kepada diam. Jadi dua keadaan ni dia tidak boleh lari daripada manusia, dia sebagai makhluk. Maknanya keadaan yang berlaku, yang terjadi pada manusia tu, dia duduk antara dua perkara ni lah, gerak dan diam. Jadi itu menunjukkan kepada sifat berubah-ubah. Kalau mengikut mazhab Asy'ariyah, dia kata ni berubah-ubah tanda makhluk. Dia tidak kekal dalam satu masa yang sama. Dia tidak kekal dalam dua masa yang berbeza dengan satu keadaan. Dia mesti dia ada pergerakan. Jadi di antara martabat qadar, takdir, seperti mana yang difahami daripada nas-nas, seperti mana yang telah disebutkan dalam nas syarak Al-Quran dan hadis, iaitu kita kena i'tikad bahawa Allah Ta'ala mencipta makhluk semuanya. Jadi peringkat takdir boleh kita belajar, Allah Ta'ala ni tahu segala perbuatan manusia. Dan benda tu berlaku dengan kehendak dia. Jadi Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala tulis, dan benda tu memang kehendak Allah Ta'ala terjadi demikian. Dan bila nak jadi tu, maka akan terjadi dengan kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa menjadikan. Jadi kita kena i'tikad bahawa Allah Ta'ala seperti mana dia mencipta segala makhluk-makhluk, maka begitu juga kita kena i'tikad bahawa apa yang terbit daripada makhluk, yakni perbuatan-perbuatan makhluk, itu pun diciptakan oleh Allah SWT. Tidak seperti golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah kata Allah Ta'ala memanglah mencipta kita, tapi perbuatan kita tu kita yang mencipta. Kata dia. Kalau orang tu berjalan, itu dia yang mencipta perbuatan. Sedangkan ahli sunnah kata, kalau orang itu berjalan, terjadinya perbuatan itu, adanya perbuatan itu daripada tak ada kepada ada, di mana bergeraknya kaki manusia, saluran darah dia gapo bergerak, jalan molek lacak, maka daripada satu langkah ke satu langkah itu diciptakan oleh Allah SWT, dan manusia berusaha secara hakiki. Memang kerja dia, memang perbuatan manusia,
Tapi nak ada perbuatan tersebut, Allah yang mengadakan daripada tak ada. Sebab apa? Sebab apa-apa yang terbit daripada makhluk, makhluk juga. Maksudnya kita makhluk, maka perbuatan kita makhluk. Kita tidak mampu mencipta perbuatan kita. Jadi dalil dia apa? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala lah yang mencipta segala-galanya. Jadi sebab apa kita kata itu makhluk juga? Sebab boleh bergerak, boleh berjalan, boleh melompat, boleh berenang apa semua ni. Ini memang kehendak Allah Ta'ala dan dia cipta. Manusia tak mampu nak mengadakan. Orang tu kadang-kadang dia nak gerak tangan dia. Tiba-tiba tidak dapat. Tidak dapat. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa bukan dia yang mencipta perbuatan tu. Cuma dia, katalah dia menggerakkan tu. Mana dia cuba gerak, itu usaha dia. Daripada dia genggam ni kepada dia buka kepada genggam ni, mana kehendak dia memanglah dia nak tolak. Dia boleh tolak. Jadi nak boleh kau gerak tu, dia kena usaha. Jadi terjadinya apa yang dia usaha tadi, mana wujudnya pergerakan, itu ciptaan Allah Ta'ala. Dia hanya berusaha. Jadi kadang-kadang benda ni payah juga kita nak faham, kita nak royak. Ya macam kita ginilah, kita nak menyalakan api, kita pun guna gesek. Jadi perbuatan kita terkeceh tu, dah. Kita gesek tu. Jadi kita kena tolak tu. Yang mencetuskan api, yang mencetuskan lepas tu keluar api tu, itu cipta Allah Ta'ala. Seperti mana kalau kita belajar sains, kita ada, orang panggil ada tenaga keupayaan, tenaga kinetik. Jadi tenaga tu bukan kita cipta, Allah mencipta. Jadi kalau kita ingat, kita belajar sains dulu, jenis-jenis tenaga keupayaan, tenaga kinetik ni, kita boleh faham bahawa perbuatan ni walaupun manusia usaha, dia nak buat, dia ada kehendak nak buat dan dia cuba buat, dia berusaha buat, tetapi terjadinya, terhasilnya usaha tadi Allah. Sebab apa? Sebab Allah itulah yang mencipta tenaga. Jadi manusia ni dia tidak dapat mencipta tenaga, Allah yang mencipta. Jadi macam mana ada tenaga tu? Orang kata ada ring, jadi hak tu detail lah pula. Kalau kita tak makan, jadi hypo, tak kenaling, ketalutu. Tu maknanya tak ada tenaga. Kalau air kita sekak dia, air hujan kita sekak dia, dia akan cuba nak tolak. Cuba nak tolak. Jadi maknanya di situ ada tenaga yang tersimpan. Jadi adanya usaha manusia, kemudian disertai dengan adanya hasil tadi, itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang mencipta tenaga pada diri manusia. Manusia tidak dapat proses tenaga. Dia hanya guna asbab-asbab dia sahaja. Dia makan, maka dia ada tenaga. Kita baca ayat tadi, boleh tandalah surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala yang mencipta segala sesuatu. Segala benda yang dipanggil sesuatu ni muga, benda, Allah Ta'ala yang mencipta. Maknanya dalam etika kita tidak mungkin terjadi sendiri, tidak berlaku secara automatik, melainkan benda tu berlaku dengan ilmu, dengan kehendak dan kudrat Allah Ta'ala. Jadi adanya benda tadi daripada tak ada kepada ada, Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala cipta dengan kudrat dia. Dalam surah Fatir ayat yang ketiga, hal min khaliqin ghairullah. Adakah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala? Adakah pencipta selain daripada Allah Ta'ala ni? Allah Ta'ala tanya, mana sebagai bantahan orang-orang menganggap bahawa benda lain ni diciptakan oleh makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Jadi setiap yang dikatakan makhluk ni adalah
ciptaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tanya, hal min khaliqin, adakah pencipta ni selain daripada Allah Ta'ala? Maknanya tak ada, tak mungkin dapat mengadakan. Kita baca kisah perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan raja dia. Raja dia kata, Nabi Ibrahim kata, Ibrahim kata, Tuhan aku ni menghidupkan dan mematikan. Maka raja tu berkata, aku pun menghidupkan dan mematikan juga. Jadi cara dia lagu mana? Jadi raja tu ambil seorang, dia ambil dua orang. Seorang ni dia bunuh, dia kata, hak ni aku mematikan. Hak ni pula hidup. Mana aku bebaskan dia. Aku hidupkan dia. Tak kira lagu tu. Nak kudrat ni, dia kena, maknanya manusia ni dia tidak ada kudrat, kuasa untuk mencipta, melainkan dengan asbab. Dan untuk mematikan orang ni, dia kena ada asbab. Kalau kita sebagai manusia, kena guna pisau, kena guna senjata, guna racun. Cara kalau nak bunuh orang. Tak boleh. Kita tengok dia, mati dia. Mana manusia tak ada kuasa lagu tu. Manusia tidak akan ada kuasa bila dia kata kepada seseorang, kamu mati, maka orang itu mati. Tak ada. Dia kena guna alat. Sebab itulah, itu juga menjadi dalil pada kita bahawa adanya kematian itu ciptaan Allah Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Ta'ala itulah yang menciptakan hidup dan mati. Maknanya mati itu satu ciptaan, hidup pun satu ciptaan juga. Jadi manusia tak mampu buat. Begitu juga dalam kita baca surah Al-Anfal berkenaan dengan peperangan Badar. Allah Ta'ala kata, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Tidaklah kamu melontar, tidaklah ketika kamu memanah itu, dalam keadaan kamu manah, melainkan Allah lah yang memanah. Allah lah yang menjadikan berlaku perbuatan panahan itu, bukan manusia. Walakinnallaha harama, Allah lah yang memanah. Mana manusia ni dia hanya usaha. Pegang tarik tali tu dia lepas. Tu usaha dia. Usaha tu pun secara hakiki juga dibuat oleh manusia. Jadi manusia ni berusaha. Dalam nota nombor 62 tu, kasbun atau usaha merupakan gerak dari dalaman atau jiwa manusia untuk melakukan sesuatu perkara. Itu mana usaha. Jadi usaha ni, kalau kata usaha secara hakiki pada manusia, itu berserta dengan iradah. Mana manusia ni ada iradah juga, ada kehendak juga. Tapi kehendak dia tu terbatas, tersekat. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dalam surah Ad-Dahri, surah Al-Insan, baca subuh Jumaat tu. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah apa yang kamu nak tu, melainkan akan terjadi mengikut kehendak Allah Ta'ala. Pada setara mana kamu nak pun, kalaulah benda itu tidak menjadi kehendak Allah Ta'ala, maka tidak jadi. Jadi contoh di sini, terjadinya kufur itu kerana kecenderungan manusia untuk tunduk kepada hawa nafsu dia. Jadi dalam bab ni, manusia dia jadi sesat oleh kerana kehendak sesat. Dia nak kepada kejahatan, maka Allah SWT bolehkah dia membenarkan dia buat kejahatan. Bila Allah SWT nak bila orang tu dia ada kehendak, ataupun kita sebut dengan lebih spesifik lagi, bila seorang itu membuat pilihan ataupun membuat keputusan, dia berniat, dia buat pilihan, maka Allah SWT akan permudahkan jalan kepada dia nak tadi. Kullu muyassarun lima khuliqalah. Seseorang itu dipermudahkan untuk buat mengikut apa yang ditakdirkan untuk dia. Cuba kita ayat sama dah, manusia ni dia ada pilihan. Dia tidak tahu
Hakikat takdir Allah Ta'ala untuk dia ni sama ada jadi orang bahagia ke ataupun orang celaka sengsara, dia tidak tahu. Ya. Apa yang dia perlu tahu adalah bagaimana perlu dia buat pilihan. Dia kena tahu apakah yang Allah Ta'ala redha. Dia kena tahu gapo Allah Ta'ala kena dia buat atas kehidupan di dunia ni. Jadi dia kena tahu dengan beriman, dengan semaya, dengan taat, dengan buat kebajikan, tu Allah Ta'ala suka. Dan dia kena tahu juga benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah, kufur, syirik, takabur, mengkhianati janji, macam-macam. Jadi benda ni Allah Ta'ala tak kena. Jadi kita kena tahu semua ni dan kita kena buat keputusan, kita kena pilih. Jadi bila kita pilih kebaikan, maka kita akan dipelorong, dipermudahkan, ataupun dalam istilah dia kita diberi taufik untuk buat. Dan bila seorang itu pilih nak buat kejahatan, maka mudah juga dia buat kejahatan. Sebab itulah dalam perbincangan lepas kita sebut itu manusia ni tidak dipaksa untuk buat sesuatu perkara, sama ada perkara keimanan ataupun perkara kekufuran. Tak ada paksa, sebab manusia ada pilihan. Mari mana pilihan tadi? Itu dalam diri manusia dia ada kehendak, ada perasaan, ada jiwa, ada akal, ada emosi. Allah Ta'ala masuk dah dalam diri kita tu sejak daripada kita lahir, ada keinginan. Manusia walaupun awal-awal dia dilahirkan, walaupun dia tidak belajar apa-apa, tapi dia sudah ada keinginan, kehendak nak susu, kehendak nak tidur. Hatu dia tahu, dia boleh hoyak dengan bahasa dia. Mana di situ kehendak dia tu. Bermula di situ dia ada kehendak dia. Siapalah kepada dia besar, siapalah kepada dia mumayyiz, siapalah dia kepada akil balik. Jadi dengan akal, dengan perasaan, dengan apa yang dia nampak, dia dengar, dia belajar, dan dia boleh buat pilihan. Ni dia suka, ni dia tak suka. Itu bukti bahawa manusia ni tidak dipaksa. Cuma bila terjadi perbuatan tu, bila dia pilih dan dia berusaha buat, maka terjadi benda tu Allah lah yang mencipta. Jadi kalau kata manusia tu sendiri yang mencipta perbuatan dia, maka di situ orang panggil ada syirik pada penciptaan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ayat tadilah kita baca surah Fatir ayat 3. Hal min khaliqin ghairullah. Adakah lagi Tuhan selain daripada Allah? Maknanya tak ada. Jadi Allah lah yang mencipta manusia dan mencipta perbuatan. Begitu juga dalam surah Safat Allah Ta'ala sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Ni asal konteks ayat ni berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Dia berhujah dengan kaum dia. Kaum dia semua berhala. Dia pujuk, dia ajak supaya kembali menyembah Allah Ta'ala. Yang mana mereka ni duk mengguk, duk ngadak kepada berhala-berhala tu siang malam pagi petang. Gapo-gapo hajat, pergi jembur berhala ni. Jadi sedangkan berhala-berhala ni tak lewat go sekarang, tidak dapat menolong, tidak dapat memberi manfaat, tidak mendengar dan tidak melihat. Jadi bila mana mereka terberujah bahawa sembahan-sembahan ni kita lama dah kita duk turun nenek moyang kita ni, mana tak boleh nak ubah lah bagi mereka. Jadi dikatakan kepada mereka, kamu tu Allah Ta'ala yang mencipta. Begitu juga berhala yang kamu buat tu Allah Ta'ala cipta juga. Mana adanya berhala, siapa dia buat? Allah Ta'ala buat juga berhala. Bermula daripada berhala tu terjadi daripada batu. Allah Ta'ala yang mencipta batu. Kamu ambil mana batu? Kalau kamu buat daripada tanah, siapa dia yang menciptakan tanah? Kalau kamu buat daripada kayu, siapa dia yang mencipta kayu? Allah Ta'ala berlaku. Kamu ada kepandaian, ada ilmu, ada kemahiran nak mengukir, Allah Ta'ala berlaku, memberikan kepada kamu.
Jadi itu semua Allah Taala yang mencipta. Jadi dalam ahli sunnah ni dah, sama ada perbuatan tu baik atau buruk, semua cipta Allah Taala berlaku. Cuma dalam satu bab kita belajar ada sikit baru ni, ada benda buruk itu tidak bercanggah dengan sifat kesempurnaan Allah Taala. Sebab Allah SWT nak menzahirkan hikmah dia, ada maksud dia. Seperti orang yang mempertikaikan lah. Kalau Allah Ta'ala nak suruh manusia ni selamat berlaku, bapa Allah Ta'ala tak mati syaitan? Mengapa Allah Ta'ala kekalkan syaitan? Kalau Allah SWT haramkan kepada kita khinzir, bapa dia cipta khinzir? Lama orang-orang berhujah, orang-orang aktis, dia kata Tuhan ni dah, dia buat tiba-tiba dia larang. Ini tak masuk akal. Jadi sebenarnya manusia tak faham. Khinzir itu tidak diciptakan untuk manusia sebagai makanan. Pertama, tidak diciptakan untuk manusia. Apatah lagi nak diciptakan untuk manusia sebagai makanan. Okay. Katalah Allah SWT cipta pokok setok, pokok manggis. Tak. Bahagia hak kita makannya, isi dia tu je. Kalau dia mau nak ubat, dia mau ambil kulit, proses. Maknanya ia dimakan sebagai makanan untuk manusia, isi dia putih sebagai makanan. Tapi kulit dia tu dicipta untuk melindungi isi tu. Jadi kalau kita nak persoalkan Allah Ta'ala, apa kan Allah SWT buat? Buat ke apa? Buat setengah ada kulit. Sebab kita tak makan kulit. Gagal boni dah. Derian ni dah kena jual isi saja. Apa jual dengan kulit-kulit? Dah. Boykot. Boykot. Kempen boykot apa? Durian jual kilo. Sebab tak adil kata dia. Sebab kilo tu bila timbal kilo, timbal juga dengan takar-takar, dengan kulit dia dah. Sedangkan benda tu tidak diambil manfaat. Jadi kalau nak persoalkan banyak perkara lah. Sedangkan adanya kulit itulah yang menjadikan baiknya isi durian tu, mana mestilah ada tempat simpanan. Dan ada kulit durian tu bukan untuk dimakan, untuk kerja lain. Mana kulit tu boleh buat benda, kalau zaman dulu buat kayu api. Jemur-jemur kering, biar kering, buat kayu api. Sekarang orang tak guna dah. Situ rugi dah. Maknanya setiap benda-benda yang Allah Ta'ala cipta ni ada tujuan dia. Sama ada tujuan tu, tujuan utama kepada kita. Macam kita kata lembu seka, utama sebagai makanan kepada kita daging dia. Pas kalau orang keting sebagai makanan juga, tapi hak pilihan kemudian. Orang keting ke kalau kata lipo, tu hak kelah berapa, peringkat ke berapa tu. Tu bukan maksud laham, daging, bukan yang dimaksudkan sebagai hak utama. Begitu juga kulit dia. Jadi kalau tak ada kulit, macam mana nak hidup? Binatang tu maknanya setiap benda ni ada fungsi dia. Jadi kalau seorang tu nak mempersoalkan tentang ciptaan Allah Ta'ala, bapa Allah SWT cipta juga kejahatan, mengapa Allah SWT ciptakan juga khinzir, ini semua ada hikmah. Sebab khinzir tu dia makanan untuk harimau asalnya. Cuma manusia dibiak jadikan sebagai makanan. Sebab apa? Sebab dia telah lari daripada peraturan Allah Ta'ala. Rosaknya fitrah dia tu, sifat tabi'i dia sudah rosak, suka pada benda-benda yang kotor kecil. Sedangkan itu bukan untuk dia, untuk rimah, untuk binatang lain. Jadi balik pada perbahasan kita ni,
Dalam nota 63 ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu perbuatkan. Maknanya tak sah duk sembah berhala lah. Sebab kamu lah yang membuat berhala. Kamu tu Allah Ta'ala cipta. Berhala tu juga pada hakikatnya Allah Ta'ala cipta juga. Perbuatan kamu mencipta buat berhala tu pun Allah Ta'ala ya mengizinkan. Jadi Allah Ta'ala mengizinkan tu bukan semestinya dia redha. Mana dia membiarkan. Ikut kamu lah. Tapi kamu kena ingat lah, kamu telah pilih benda yang jahat. Kamu telah salah guna nikmat sehingga kamu buat berhala, kamu akan terima hukumnya. Jadi tidak ada benda atas dunia ni melainkan Allah Ta'ala cipta. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah Allah yang mencipta sama dengan yang tidak dapat mencipta sesuatu? Maknanya segala benda-benda ni Allah Ta'ala cipta. Dan tentu sekali Allah Ta'ala tidak akan sama dengan apa yang dia cipta. Cuma masalahnya orang-orang kafir, orang musyrik ni telah menyembah, telah menyeru selain daripada Allah Ta'ala, sehingga dia anggap sama Allah Ta'ala ni dengan makhluk dia. Jadi mengapa kamu tidak ambil pelajaran? Maknanya sesat benar lah kamu ni, wahai orang-orang musyrik, telah menjadikan benda yang kamu buat, benda yang Allah Ta'ala cipta tu sebagai Tuhan, sedangkan benda tu ciptaan Allah Ta'ala. Kalau kamu usaha, jadi sepatutnya kamu kena sembah Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah Ta'ala yang mencipta segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakannya itu, dan semuanya itu dengan kehendak. Ini balik pada peringkat takdir boleh kita belajar. Maknanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ni, tanda dia, bukti Allah Ta'ala ni hidup, dia ada kehendak. Jadi kalau Allah Ta'ala tak ada kehendak, ataupun kehendak dia tu diatasi oleh kehendak lain, tak layak jadi Tuhan. Begitu juga ilmu, tu ilmu betul ada salah taib tu. Jadi mana Allah Ta'ala tahu belaka. Lepas tu qada dan qadarnya, ketetapan dia. Habis itu. Jadi kalau kata ada perbuatan yang dibuat oleh manusia, manusia ada kehendak dia, tapi seperti yang kita kata tadilah, kehendak tu dia kena nanti Allah Ta'ala lulus kau tidak, Allah Ta'ala izin kau tidak. Banyak mana orang dia ada kehendak, tapi Allah SWT tidak membenarkan, tidak meluluskan, mana tidak terjadi kehendak manusia tu. Dia nak supaya petang tadi hujan, tapi tidak hujan. Dia tak boleh buat apa-apa, tak boleh buat apa. Dia nak buat satu benda, dia nak jumpa dengan kawan ni petang tadi. Dia gedah tapi kawan tu tak ingat. Siapa dia yang menyebabkan orang tu tak ingat? Allah Ta'ala maknanya, walaupun dia ada kehendak, ada keinginan nak bertemu dengan si fulan, tetapi si fulan tu tak ingat, terlupa. Tak jumpa. Jadi terjadinya lupa pada sahih dia tu, itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Walaupun orang tu ada kehendak, jadi kita kata kehendak manusia itu terbatas, dia kena tunggu, dia bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala, bergantung pada takdir Allah Ta'ala. Jadi semasa orang tu berjanji nak jumpa dengan si fulan tu, Allah Ta'ala tahu dah bahawa tak akan jadi. Allah Ta'ala tahu orang ni berkehendak demikian, dan Allah Ta'ala tahu ni dia ni gis saja. Orang ni gu dia pula ni pakai tak gilas. Allah Ta'ala tahu belaka. Dan Allah Ta'ala nak lagu tu. Kemudian perenggan berikut ni, wa ta'atu kulluha kanat wajibatan bi amrillahi ta'ala wa bi mahabbatihi wa bi ridahi wa bi ridahu
wa ilmihi wa masyiatihi wa qada'ihi wa taqdirihi. Wal ma'asi kulluha bi ilmihi wa qada'ihi wa taqdirihi wa masyiatihi la bi mahabbatihi wa la bi ridaihi wa la bi amrihi. Ni bahagian apa ni? Kita tak buat tajuk ni jadi tajuk yang boleh kita letak di sini, ketaatan itu benda yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan Allah SWT suka. Perkara-perkara taat ni, yakni iman dan amal, adalah benda yang Allah Ta'ala suruh dan itu Allah Ta'ala suka, redha. Itu tajuk dia. Jadi ketaatan kesemuanya itu adalah wajib dengan perintah Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala yang mewajibkan. Semaya 5 waktu. Siapa dia yang mewajibkan kepada kita? Allah Ta'ala. Kalau kita buat ni, siapa yang mewajibkan? Allah. Yang menentukan hukum? Allah. Sebab itulah kita baca dalam ayat, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang menetapkan peraturan ini melainkan Allah Ta'ala. Am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka itu ada sekutu-sekutu yang boleh buat peraturan kepada mereka itu dengan peraturan yang Allah Ta'ala tidak izinkan. Jadi hak buat peraturan ni Allah. Yang menetapkan benda ni wajib Allah. Yang menetapkan benda ni haram Allah. Yang menetapkan benda ni halal Allah. Yang menetapkan benda ni haram Allah Ta'ala berlaku. Tak ada campur tangan. Jadi semua ketaatan itu maknanya benda-benda yang mendatangkan keredaan Allah Ta'ala bermula dengan iman dan diikuti dengan amal-amal soleh adalah wajib dengan perintah Allah Ta'ala. Bukan orang lain yang mewajibkan atas diri kita. Jadi dengan perintah Allah Ta'ala itulah kita baca dalam ayatnya ada perintah banyak. Wa aqimus salah, dirikanlah semaya. Wa atuz zakah, hendaklah kamu bayar zakat. Wa aminu, dan berimanlah. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah Ta'ala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah dengan apa yang aku turunkan kepada kamu. Jadi semua tu perintah Allah Ta'ala. Bila perintah ni mari daripada Allah Ta'ala, maka wajiblah kita patuhi. Dan Allah Ta'ala perintah tadi ketaatan tadi menjadi wajib dengan perintah dia dan dengan kasihnya. Mana Allah Ta'ala suka. Maknanya Allah Ta'ala suka kepada hambanya beriman. Allah Ta'ala suka kepada hambanya yang taat. Allah Ta'ala suka kepada hambanya semaya. Sebab itulah dia suruh semaya. Bila Allah Ta'ala suruh kita buat satu perkara, maka benda itu menjadi wajib. Dan memang Allah Ta'ala letak saya kasih dia tu kepada hamba tadi dengan sebab pelaksanaan perintah tadi. Sebab itulah kita kata bila para sahabat beriman kepada Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Rasul, dengan Al-Quran dah, berjihad di jalan dia, maka Allah Ta'ala radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha pada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka tu puas hati dengan Allah Ta'ala. Maknanya segala perintah-perintah Allah Ta'ala tadi mereka buat dengan sempurna, dengan taat, itu tanda mereka terima, puas hati. Sebagai hamba tunduk, patuh, itu tanda rela, tanda redha, maka Allah Ta'ala redha, suka, kena kepada hamba-hamba dia yang taat tadi. Jadi bila Allah Ta'ala suruh kita semaya, maka semaya itu jadi wajib, dan hak dia suruh itulah akan mendatangkan redha dia. Itu asal dalam perbahasan ni. Jadi dengan maknanya akan mendapat kasih dia, keredaannya, ilmunya, dan Allah Ta'ala tahu. Siapa dia hak semaya, siapa tak semaya, Allah Ta'ala tahu. Siapa semaya yang sempurna, yang tak sempurna, dia tahu juga.
Begitu juga dengan kehendak dia. Memang Allah SWT nak kita semaya. Dia takdir kepada untuk kita tu memang kita semaya. Takdir Allah Ta'ala untuk orang ni dia semaya berapa ribu rakaat semasa hayat hidup dia. Takdir Allah Ta'ala tahu juga. Allah Ta'ala nak orang ni semaya sikit-sikit. Sikit-sikit banyak. Itu semua dalam kehendak dia, dalam ilmu dia. Cuma kita tak tahu. Banyak mana kita akan semaya. Jadi berapa kita akan semaya kita tak tahu. Takdir kita. Sebab apa? Sebab umur kita tidak tahu. Hidayat pada kita akan datang ni kita tak tahu. Cuma mana kita akan dapat. Hatta semaya lepas-lepas pun kita boleh kira atau tidak berapa rakaat dah kita semaya. Kita tak ingat. Kalau kita buat kita tak tahu. Jadi hak akan datang lagilah tak tahu. Jadi apa yang kita nak sebut di sini berkenaan dengan berapa semaya yang kita akan buat di takdir kita akan datang ni kita tak tahu. Hak tu kita tak tahu, hak lepas pun tak tahu juga berapa dah kita semaya. Cuma kita kena letak sama bahawa semaya ni perintah Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala di situ, maka kita kena patuh. Dan kita ada pilihan untuk tidak patuh. Masa orang best subuh tu kita ada pilihan nak tidur rapat jik sampai pukul 10. Ada pilihan. Tapi kita buat pilihan macam mana? Kita pilih nak bangun, nak semaya, nak beribadat pada Allah Ta'ala. Itu berarti kita telah buat pilihan dan kita berusaha. Jadi mula-mula tu kat berat dah. Berat Allah. Nak baru bangun, fikir sejuk lagi. Tapi bila kita ada keinginan kita berusaha, siapa-siapa masjid dah. Boleh semaya alik-alik. Hak ngatu tu tak ada dah. Assalamualaikum tak ada dah ngatu. Tapi hak tadi tu Tuhan lah punya tahu. Maknanya bila kita pilih bila mana kita pilih untuk taat kepada Allah Ta'ala, kita buat keputusan dan kita berusaha, Allah Ta'ala pelorong. Jadi seperti mana orang curi kan, kita duk fikir, dia curi pandai. Tak. Bolehnya curi ke dia tu. Kalau kadang orang tak tahu, tak. Boleh. Itulah maknanya bila dia buat keputusan nak curi, jadi perbuatan tu. Dia dipermudahkan, dipelorong. Kalau kata pada dia, Tuhan paksa kau kamu curi ni. Tak ada. Kepandaian saya. Kepilihan saya. Saya nak. Memang saya nak. Jadi di situ kita boleh nampak sama ada benda baik ataupun benda jahat. Kalau seorang tu pilih, maka dia akan berusaha, dia akan dapat buat, dia jadi. Itu menunjukkan pada kita bahawa manusia tidak dipaksa. Tak ada paksaan pada manusia. Bukan kata terjadi sendiri automatik. Dia tu tiba-tiba pergi curi. Tak. Kehendak dia. Kehendak. Tu pun pada masa tu kalau dia orang mula-mula belajar curi dah. Kenalin kat Allah. Takut juga. Lepas tu bolehlah curi juga. Boleh. Bagi dia nak. Tapi marilah lepas saya bersalah. Itulah orang panggil bila nak buat jahat ni dia ada lalu Allah Ta'ala tak kena, maka menyebabkan kita gelisah. Itulah orang panggil fitrah yang sejahtera. I'ah dah peluh tu nak buat kejahatan, takut orang nampak ke apa semua dah. Itu maknanya secara fitrah tu mana manusia ni tak apa, dia akan lawan tu. Sebab itulah Quran guna falak tahamal aqabah. Mana kamu kena rebuh, kena tebing juga sebenarnya nak buat jahat. Payah juga. Tapi bila dia buat agak memang Allah Ta'ala terjadi benda tu. Tapi fitrah ia baik. Orang tu ada fitrah lagi. Lepas dia buat tu dia rasa bersalah. Ada peluang untuk bertaubat. Jadi kuku mana pun dalam bab takdir ni, walaupun kita kata manusia ni ada pilihan, dan bila mana dia pilih pilih kejahatan, Allah Ta'ala bukan kata lok gitu ke dia pakai ikut mung lah. Tak. Ada lagi dalam hati manusia tu rasa nak bertaubat, rasa bersalah. Maknanya Tuhan ni
sayang benar pada makhluk-makhluk dia. Walaupun makhluk dia tu tidak taat, tidak patuh pada arahan dia, tapi dalam diri manusia tu ada perasaan. Perasaan untuk bertaubat, perasaan bersalah, perasaan malu. Jadi benda tu kalau orang tu fikir molek dan dia tidak diganggu oleh syaitan dan dia dapat dawai syaitan, dia akan dapat bertaubat. Kalau tidak, pakai sudah dengan gitu. Sebab itulah dalam benda takdir ni dia banyak rahsia-rahsia dia. Banyak hikmah dia. Mana kalau kita nak bahas tahu mana pun luar daripada kemampuan kita berlaku. Jadi kita ambil hak mudah lah. Mudah ke apa? Kita tidak tahu masa hadapan kita. Hak kita perlu tahu gapokah benda yang Allah Taala perintah, maka kita kena pilih. Dan bila kita pilih, kita kena buat keazaman, buat dengan betul. Allah Taala akan permudahkan untuk kita. Jadi setakat itulah perbahasan kita pada minggu ni. Ada lagi tu, wal ma'asi kulluha. Ni bagi payah sikit. Maksiat semuanya itu dengan ilmu Allah Taala, dengan qada dia dan takdir dia dan kehendak dia. Lagu mana? Maksiat ni jadi kehendak Allah Taala juga. Tu kita akan bincang semula. Apakah maksud Allah Taala nak manusia ni buat maksiat? Nak lagu mana? Adakah nak sebagai hak dia redha ke ataupun hak dia tak kena? Tapi kehendak dia tu ada hikmah dia. Jadi bila kata hikmah ni, kebaikannya luar daripada kemampuan akal kita nak faham di dunia ni. Jadi setakat itu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.